Selamat malam. Jadi pada malam ini sampailah giliran saya untuk membentangkan bab yang ke-12 daripada buku Philo seperti mana yang kita tahu. Dan saya sebenarnya adalah sambungan, bab yang ke-12 sambungan daripada apa yang telah dibincangkan pada minggu lepas. Jadi saya ada buat sedikit PowerPoint walaupun baru maybe 5 minit saya, 10 minit saya duduk. Supaya saya rasa perlu juga ada nota untuk kita at least guide the discussion lah. So seperti mana kita tahu bahawa so kita kena faham bahawa kita mentelaah buku ini adalah karangan Wolfson, karangan Harry Austin Wolfson, dan beliau menulis tentang Philo, seorang ahli falsafah dari ialah seperti mana disebutkan oleh Dr. Alino lah pada satu ketika dulu di zaman awal sebenarnya. Dan kalau kita lihat tentang biodata Wolfson itu sendiri, beliau merupakan seorang yang dianggap berjaya menyatukan di antara agama dan falsafah, dan juga cuba menyatukan di antara falsafah agama Yahudi, Kristian dan Islam. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1974. So seorang yang ialah dianggap yang penting lah, dan saya sendiri membaca buku beliau tentang The Philosophy of Kalam, tak silap saya, walaupun kita ada bersetuju dan tidak bersetuju, tetapi sumbangan yang telah dibuat itu sekurang-kurangnya bagi saya sangat bermakna lah. Dan untuk buku ini, seperti mana yang kita tahu, beliau membawakan perbincangan tentang sumbangan Philo yang dianggap sebagai kadang-kadang dianggap sebagai kontroversi. Saya pun tidak pasti kenapa, mungkin kerana dia cuba membawakan satu pembaharuan dalam pemikiran agama itu sendiri, tetapi cuba diharmonikan oleh Wolfson lah di dalam bukunya ini. Dan kalau kita tengok chapter 12 merupakan tajuknya adalah memang ethical theories, dan telah pun dibentangkan oleh saudara Azhari kan dalam pada minggu lepas, dan saya pun telah berkongsikan sedikit inilah. Jadi saya melihat Wolfson berjaya lah dalam menimbulkan isu-isu utama dalam perbincangan pada falsafah moral. Kerana beliau mencungkil seperti mana saya sebutkan juga pada sesi yang lepas, agak selari dengan apa yang dibawakan oleh moral ahli falsafah moral yang lain, di mana pemahaman pada zaman sekarang ataupun zaman moden ataupun interpretasi yang diberikan kadang-kadang perlu dicongkilkan semula, dan itulah yang cuba saya nampak dalam bahagian etika teori ini, di mana dia membawakan semula perbincangan tentang apa itu kedudukan hope, harap, kedudukan happiness, dan ianya sama sekali tidak sama dengan apa yang biasanya dibayangkan oleh orang zaman sekarang lah. Bila disebutkan happiness, maka kita menganggap bahawa ia terus melibatkan keseronokan atau kebahagiaan secara luaran dan fizikal, tetapi itu bukannya. Dan begitu juga bagaimana beliau menyebut natural law antara boleh dengar ke? Boleh Dr. Lina. Boleh? Okay. Ada gangguan sikit tadi kan? Sebab tiba-tiba dia kata saya punya headphone macam ada masalah. Okey, alhamdulillah lah boleh dengar. Jadi dan di situ saya sebutkan tadi tentang kedudukan natural law dan kedudukan law yang dari segi agama, dan di mana expectation daripada pandangan ahli falsafah dan juga pemahaman secara umum, dan apakah konflik yang berlaku di antara falsafah dan ahli agama,
Dan itu dibincangkan oleh Wolfson di dalam bahagian yang sebelumnya. Saya diamanahkan untuk membawakan inilah. Sebelum ni kita ada tajuk The Moral Virtues and Action. So beliau membawakan pemahaman bahawa law ataupun peraturan dalam moral adalah tidak seperti yang biasa dibayangkan. Ianya sangat-sangat bersifat generik dan dia membawakan tentang konsep keadilan, okey, macam mana philo memasukkan humanity sebagai virtue, dan juga disebabkan pengaruh agama, dia memasukkan juga piety, okey, ketakwaan dan holiness, walaupun dia melibatkan hubungan di antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, tetapi menjadikan ia sebagai sebahagian daripada moral manusia itu sendiri. Jadi keseluruhan buku ini sebenarnya kalau kita lihat cuba menunjukkan bagaimana peranan philo dalam menyatukan di antara falsafah dan agama pada satu tahap, kerana beliau philo adalah daripada agama Yahudi, dan pada masa yang sama dia menggabungkan di antara beberapa aliran utama lah di dalam falsafah yang biasanya disebut adalah Stoik dan Aristotle, okey, sekolah Aristotle, dan Wolfson membawakan juga perbandingan dengan pendapat-pendapat moden, okey, termasuk Spinoza dan sebagainya. Dan di sinilah bagi saya satu ialah karya yang amat menarik lah untuk kita untuk kita hayati, dan cuba saya rasa kalau kita betul-betul menghayati maka kita boleh faham apakah masalah dan isu yang sebenar ada di dalam falsafah moral dan juga pemikiran moral di dalam agama. Jadi setelah bahagian yang sebelum tu adalah moral virtues and actions, semua benda tu melibatkan bagaimana moral virtues ni berkaitan tidak jauh beza juga dengan apa yang dibawakan oleh Aristotle, di mana kita boleh pecah dua bahawa sifat baik dan buruk ataupun virtue ini bukan sahaja bersifat di dalam perbuatan, okey, melakukan, tetapi virtue itu sendiri bersifat pendam dan bersifat secara di dalam kognitif. Itu yang dibawakan oleh perbincangan sebelum tu. Sekarang ini kita bahagian saya bermula dengan tajuk yang ketiga, iaitu The Virtue of Control Desire. So saya minta maaf lah tak sempat tak sempat nak betul-betul terjemahkan dia. Jadi saya pun memang ambil daripada, tetapi apa yang saya anggap sebagai poin-poin utamalah yang boleh saya kongsikan di sini. Jadi seperti mana yang saya sebutkan ketika membawakan perbincangan tentang nilai baik, bagaimana untuk mengawal desire kan, nafsu itu, seperti mana yang lain jugalah Wolfson membawakan persamaan dan perbezaan di antara philo di satu pihak dan Aristotle dan Stoik di pihak yang lain. Jadi okey, sudah tentu pada peringkat awal, tetapi pengarang membawakan dulu macam apa yang berlaku pada falsafah Stoik, di mana Stoik ini cuba mengetepikan kedudukan emosi itu sendiri. Dan secara umum menganggap emotion, kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, dia ada emotion, dia ada desire, dia ada COVID ke apa tu, okey, dan dia ada pleasure yang cuba diketengah. Jadi saya pun tak tahu kalau bahasa Melayu macam mana kita nak terjemahkan kan, sebab dia berkaitan macam lebih kurang sama, tetapi dekat sini menunjukkan ada perbezaannya. Jadi di sinilah peranan philo untuk macam membawakan ajaran yang pengaruh Stoik dan cuba mengaitkan dengan ajaran agama iaitu Yahudi, dan juga mengaitkan dengan Aristotle. Sebab itulah kalau kita lihat seolah-olah figure philo ini orang pertengahan di dalam hal-hal ini. Jadi sebagai seorang orang Yahudi, dia membawakan commentary daripada commandment, 10 commandment yang adalah,
Jadi secara khususnya dia melibatkan commandment yang ke-10 kalau tak saya dan commandment yang ke-7. Tetapi seolah-olah ia berlaku di bawah payung pemahaman Stoik itu sendiri. Jadi saya pun tak nak ni secara sangat panjanglah sebab perbincangan tu agak macam kena mendalam lah. Memang nak kena terangkan dulu macam mana kedudukan emotion tu sendiri, macam mana dia bawa kepada desire, perbezaan desire dengan COVID tu, macam mana kaitannya desire ini pada asalnya di dalam Yahudi dianggap negatif apabila dia melibatkan COVID itu, di mana apabila kita menginginkan untuk memiliki macam hak orang lain, itu yang menyebabkan ia tidak dianggap negatif lah. Dan okey, dan juga pada hujungnya ada menceritakan tentang kedudukan involuntary. Saya pun tak sempat nak tengok sekali lagi lah secara mendalam. Saya ingat saya baca hari tu sangat menarik. Cuma pada malam ni disebabkan terlalu banyak yang saya nak cover dan saya terpaksa sana sini, jadi saya tak berapa boleh relate lah untuk dibincangkan secara mendalam. Jadi di sana ditimbulkan macam seolah-olah ditimbulkan macam mana perbuatan baik dan buruk ini tidak semestinya bersifat voluntary, tetapi ada juga bersifat involuntary, dan ia melibatkan itulah berkaitan dengan control of desire itu. Dan itu saja mengenai perbincangan virtue of control desire. So basically itulah Philo cuba menggabungkan di antara, dan sebenarnya pada hujung nanti, sebab pada bahagian saya ini juga ada satu conclusion yang boleh kita masuk balik, bahkan isi kandungan yang poin yang disebut oleh Azhari pada minggu lepas juga ada yang dimasukkan ke dalam conclusion ini. Lepas tu tajuk yang seterusnya adalah sebenarnya ini virtues, okey, dan apa ni tentang saya tak sempat nak copy dia punya point dalam dia, tetapi macam mana Philo meletakkan prayer itu macam itulah sembahyang ke doa, repentance, taubat, and apa ni, study as virtues. So sini sangat menarik lah kerana sekali lagi lah sangat menarik dalam perbincangan moral agama ini. Tidak semestinya apa yang kita biasa bayangkan sebagai baik dan buruk, sebagai undang-undang, peraturan, cara buat dan sebagainya. Tetapi bahkan perkara-perkara sebegini dianggap dan bukan hanya dianggap sebagai virtue ataupun nilai baik, tetapi bahkan perbuatan-perbuatan ini, sifat-sifat ini dianggap sebagai sifat-sifat yang sangat utama di dalam mengetahui kedudukan perbuatan baik dan sifat baik dalam moral itu. Jadi dekat sana dia Wolfson membawakan perbezaan dan perbandingan, okey, di antara prayer, repentance dan study ini, dan menimbulkan bagaimana setiap satu itu penting. Are identified by Philo with what the philosopher call virtues. So apabila dia dianggap sebagai suatu perintah, maka dia seolah-olahnya semua perintah dianggap sebagai virtue. Jadi di sini saya nampak Wolfson cuba menunjukkan bahawa apabila menceritakan tentang moral dari segi agama, terutama agama Yahudi dekat sini, tidak hanya limited, tidak hanya terhad kepada Ten Commandments itu sahaja. Bahkan itu adalah, sebab itulah kalau kita lihat dalam bahagian sebelum ini, Wolfson cuba meletakkan, memberikan pembahagian kepada law itu, di mana ada law yang berbentuk umum dan ada law yang berbentuk enacted. Jadi di sinilah kekayaan maksud virtue yang boleh kita gali lagi daripada pemahaman agama. Dan bagi saya dalam Islam pun kita perlu mendapat pendekatan sedemikian, sebab
saya rasa ramai orang Islam sendiri faham bahawa akhlak itu hanyalah ada pada cara buat, cara, dan itu sahaja. Sebenarnya banyak like semua benda termasuk di dalam akhlak itu, moral itu sendiri. Dan yang kedua adalah di bawah prayer itu adanya tentang thankfulness as sacrifice. Okay, if he was acquainted with such Greek saying, he must have found it. Okay. Dan menarik juga apabila sebenarnya panjang juga ni, saya tak masukkan dekat sini, so saya tak sempat nak ni. Study and teaching, itu juga menarik. Repentance dianggap juga satu perkara yang sangat penting di dalam moral. Dan akhir sekali adalah mengenai study and teaching. Okay. The first of these three figurative expression, he says, intimates the learning of the law is not to be a matter of mere hearing with the ear, but rather one of understanding with the mind. So penekanan terhadap bagaimana kedudukan mempelajari dan mengajar adalah amat penting, bahkan apabila kita melihat, sebab kita tahu agama Yahudi adalah terkenal dengan agama yang ialah agama yang ada law, kan, berbanding agama Kristian biasanya dianggap sebegitu. Tapi tidak cukup untuk hanya belajar dengan hanya mendengar, tetapi perlu memahami dan ialah diproses dengan akal. The second expression intimates that learning must be reinforced by action. Study and teaching tu maknanya bukan hanya setakat kena faham dan fikir, tetapi juga perlu disertai dengan perbuatan. The third expression intimates that the law which we learn must be a vital force within us, moving us to action. So saya pun tak tahu 1, 2, 3 ni refer kepada apa. Saya hanya mungkin kena tengok balik lah. Tapi dekat sini jelas menunjukkan bagaimana philo dan ialah moral Yahudi ini cuba mengaitkan, maknanya memberikan suatu pemahaman yang luas, kan, tentang apa yang terkandung di dalam nilai murni di dalam moral itu. Okay, that Philo in many of his utterances aligns himself with Plato and Aristotle as over against the Stoics in placing the contemplative life over the practical. Dia lebih cenderung kepada Plato and Aristotle, di mana inilah perlu contemplative life itu sangat penting. Thus, in one passage, re-echoing Plato and Aristotle, he describes the contemplative life as the more excellent way of life, for it is proper to go through the practical life before beginning the theoretical one, as being a sort of rehearsal of the more perfect contest. In another passage, classifying the three kinds of life, the contemplative, the practical, and the pleasurable, he described the practical life as low when it is close to the pleasurable life, and as high when it is close to the contemplative life. It is evidently also because the practical life may degenerate into a life of pleasure that he is led to speak with approval of those who flee society and seek solitude in order to be able to lead a life of contemplation. So dekat sini menunjukkan ialah kedudukan ialah bagi saya satu skop tentang apa itu virtue. Jadi virtue bukanlah seperti mana yang difahami ramai, hanya meletakkan baik dan buruk di atas kertas, tetapi bersifat umum, bersifat ialah termasuk contemplative life. The whole process of moral itu dianggap virtue. Bahkan bagi Philo, dia setuju dengan Plato dan Aristotle. So dekat sini kalau kita lihat, memang Watson cuba mengaitkan bagaimana Philo ini menyatukan di antara falsafah dan agama, dan ada ketikanya dia lebih cenderung kepada school of Aristotle, dan ada ketikanya dia lebih dekat kepada Stoic. Dan inilah sebenarnya peranan Watson di dalam buku ini. Dia cuba mengupas kedudukan apa itu Stoic, apa itu Aristotle, dan cuba barulah membaca faham tentang kedudukan dan kedudukan pendapat Philo itu. Dan selepas itu datang kepada definisi ataupun takrif apa itu nilai baik.
So dekat sini kita tengok Philo had before him two definition of virtue. Okay, dua definisi nilai baik, iaitu definisi Aristotle, iaitu kita tahu yang ni sangat-sangat famous lah. Virtue is a mean between two vices. So bila saya copy and paste, so, dia punya nombor-nombor tu dia jadi lari lah. So hanya consider yang bahasa Inggeris saja yang pelik-pelik ni kita tak perlu tengok lah. So Aristotle sudah tahu dia adalah theory of mean, okay, di antara two vices, dan di tengah tu adalah mean yang dianggap baik. Dan the other one, the Stoic definition, according to which virtue consists in the complete assumption from emotion. So dekat sini kita boleh nampak bagaimana perbezaan yang besar, okay, ketara di antara pendapat Aristotle dan pendapat Stoic, dan pada ketika itu dua aliran ini amat-amat berpengaruh ketika okay. Okay, to all these 3 points in the Stoic doctrine, Philo must have found the teaching of Jason in opposition. So dekat sini memang Philo sekali lagi tidak menerima lah doktrin Stoic. Yang pertama, not all the emotions are bad and useless. Okay, with regard to such emotions as anger and hatred and pity and pain and their like, there are definite statements that under certain conditions they are good and useful. So Philo mendapati bahawa pendapat Aristotle adalah lebih dinamik, lebih seimbang, dan di sinilah dia cuba menunjukkan bahawa tidak semuanya satu benda yang buruk itu sentiasa menjadi buruk, dan dia kadang-kadang boleh menjadi baik dan berfaedah. Dan yang kedua, not all sins and virtues are equal. Okay, while indeed all the laws are to be observed with equal scrupulousness, some laws are considered weightier than others. So, Philo juga mendapati bahawa tidak semudah ataupun simple tentang pemahaman tentang dosa dan perbuatan baik, perbuatan mulia. Bahkan di sana terdapat ada yang lebih penting, ada yang lebih kurang dan sebagainya. Yang ketiga, not all men are either perfectly righteous or perfectly wicked. So manusia sebenarnya bagi dia adalah bergerak di antara itulah, tidak boleh terlalu, tidak akan sentiasa ada satu yang memang terlalu sempurna dan juga yang terlalu buruk, dan itu sebenarnya semua okay, not all men are either perfectly righteous, not all men are either, saya rasa saya ada silap kat sini. Okay. Reward of virtue. Okay, ini satu lagi tajuk yang dibawakan. Sebenarnya saya tinggal satu. Saya rasa yang pertama ini adalah bagaimana konsep tanggungjawab secara individual, di mana setiap orang akan diberikan balasan mengikut apa yang dilakukan lah. Itu yang pertama, yang Philo ialah membawakan prinsip moralnya. Yang kedua, no real evil will befall the righteous, nor will real good come to the wicked. So di sini dia memberikan satu prinsip lah bahawa tidak ada kejahatan yang sebenar akan melanda orang yang baik, dan tidak juga kebaikan yang sebenar akan mendatangi mereka yang buruk lah. Yang ketiga, sometimes the evil which God brings upon the righteous is merely for the purpose of trying and testing them. So apabila satu perkara jahat itu berlaku dan kepada orang yang baik, ianya hanyalah bertujuan untuk memberikan ujian kepada mereka. Yang keempat, sometimes the righteous suffer not for their own sin but for those of their ancestors, and similarly sometimes the wicked prosper for the. Okay, kadang-kadang orang yang baik menghadapi bukan daripada dosa mereka, tetapi kadang-kadang datang daripada kaum keluarga, itulah ancestors, nenek moyang, dan begitu juga. So ini antara
prinsip kepada reward kan. So di sinilah maknanya kedudukan perbincangan dari segi falsafah moral kan. So ini yang Philo's belief in individual providence, but his belief also that divine providence is in accordance with justice and according with the deserts of man. Philo also urged man to practice virtue for its own sake, for he says prudence is there. So dekat sini dia sekali lagi cuba menyatukan, okay, sebab dekat sini saya ada bawa quote. Apakah maksud? Okay, adakah kita melakukan perkara baik, practice virtue ini kerana dia tu baik ataupun disebabkan itulah reward dan sebagainya. Okay. So yang pertama sudah tentu dia menggesa manusia untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu sendiri. For he says prudence is itself the reward of prudence, and justice and each of the other virtues is itself own recompense. Dari satu pihak lah. Dan virtue for its own sake ini adalah berasal daripada falsafah Stoik. But whereas among the Stoic and in Greek philosophy in general, as we have seen, it means an admission that the practice of virtue may not be rewarded. Dekat sini. So apabila Stoic memahami virtue for its own sake ni, kebiasaannya seolah-olah kita tidak lagi mengharapkan apa-apa balasan. Tetapi itu tidak berlaku pada pendapat Philo. Philo is, as in Judaism, it means that the worship of God out of love will bring the highest reward. That this is what Philo means by his restatement of the philosophic principle of virtue for its own sake may be gathered from several places in his writing. Okay. So di sinilah saya rasa ini juga merupakan conclusion kepada perkara. Jadi gabungan, Philo menggabungkan walaupun kita membuatkan kebaikan, melakukan kebaikan disebabkan kebaikan itu sendiri, tapi ia tidak bermakna tidak mengharapkan balasan dari Tuhan. Scripture calls blessing. So di sinilah ada sedikit kontroversi yang biasa dibincangkan. Okay, as to what goods are and to allow himself to be guided in this question by the scriptural description of what the blessings are. So dalam pemahaman agama ini dia bukan sahaja dari segi manusia itu ada apa yang perlu kita atas dasar apa perlu kita melakukan kebaikan, sama ada sebab kebaikan itu sendiri ataupun reward yang akan kita dapat. Satu lagi isu adalah apabila kita menyatakan bahawa it's about blessings kan, dalam Al-Quran ke dalam kitab agama rahmat tentang seolah-olah ianya diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan. So dekat sini pun ada kontroversi. So ini antara perbincangan-perbincangan yang dibincangkan di dalam area inilah, dalam ruang falsafah moral. Kemudian Philo membawakan classification of good. Saya pun tak ingat kenapa dekat sini timbul lagi tentang pemahaman virtue apa itu, sedangkan tak ingat, seingat saya about virtue ni dah disebut dalam part yang lebih dahulu. Itu pun saya dah lupa sebenarnya kenapa, dalam konteks apa dia Watson membawakan perbincangan ini. So di sini dia membawakan pengkelasan kategori baik. Okay, so dekat sini kita boleh nampak bahawa Philo approaches the classification of goods, the good with certain preposition derived from the law of Moses. So Philo tidak dapat lari daripada memang menjadikan inilah undang-undang Musa sebagai sandaran kepada pengkelasan baik. In the book of this law, all those things which in Greek philosophy are described as bodily, external good, okay, are described as blessings, which God will grant to those who walk in His commandments. So kalau kita lihat memang dalam perbincangan agama dia lebih kepada Tuhan yang memberikan blessing, rahmat dan sebagainya. Tetapi perkara-perkara ini ada. Okay, these blessings are described as God's good treasure. So ini juga yang Philo bawakan.
Okay, accordingly, Philo was bound to reject the Stoic exclusion of bodily and external goods from the classifications of good. So kita tahu Stoic dia tidak mengiktiraf sebagai satu perkara yang baik tentang itulah kebaikan pada badan dan juga kebaikan secara luaran. So dekat sini Philo tidak bersetuju dengan Stoic. He was furthermore bound to accept the Platonic formula that the bodily external goods depend upon the goods of the soul, but more explicitly than Plato, he could say that these bodily and external goods are sure to be given by God as a reward for the observance of the law. So dekat sini kita boleh nampak sebab kalau kita tengoklah dari segi Islam pun macam kita pun sentiasa biasanya dibincangkan adalah pemberian oleh Allah kan, seolah-olah kita tidak kurang menyebut bahawa apa itu adalah balasan kepada pematuhan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu yang saya cuba ni, sebenarnya di sana, jadi saya nampak figure Philo ini dia cuba menyatukanlah tentang agama. Biasanya dalam agama kita terlalu memberikan of course central punya ni kepada ketuhanan itu, Tuhan itu sebagai macam kita Allah sebagai sangat berkuasa, sangat berkehendak, sangat mengetahui dan sebagainya. Dan kita kadang kita tahu bahawa kita tidak tend to not to mention that maknanya kita disebabkan kita, sebab tu kebebasan, teori af'alul ibad sampai sekarang pun masih dibincangkan dan seolah-olah tidak mempunyai jalan tengah kan, sama ada mengatakan Allah sebagai penyebab kepada apa yang berlaku dan juga usaha, sedangkan sepatutnya itu yang cuba dibawa oleh Philo yang saya nampak. Dia seolah tidak semestinya kita menjawab dalam bentuk binary, dan saya rasa itu perlu kita lihat dalam aspek apa. Kalau dari segi akidah, okey, kita mengatakan. So ini yang peranan yang saya nampak sangat Philo cuba menyatukan antara agama dan falsafah itu sendiri. Apabila kita satu dia menunjukkan bahawa dalam ajaran agama tidak semestinya tidak menekankan tentang reward secara inilah badan, jasad dan juga external good, termasuklah harta, termasuklah kesihatan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama dia juga tidak menafikan macam tadi kan kita cerita blessing tadi jugalah, macam mana blessing itu tidak semestinya blessing semata-mata, tapi dia ada kaitan dengan apa yang diusahakan manusia, kedudukan reward tu sendiri juga sudah tentu diberikan oleh Tuhan Allah, tetapi pada masa yang sama adalah reward kepada observance of the law ketika mematuhi peraturan itu. So benda ni memang sampai sekarang lah kalau dalam Islam menjadi satu macam susah kita nak sebut. Kalau kita terlalu menyebutkan bahawa sebab kita dapat ini kerana kita buat ini, macam kita nampak angkuh dan sebagainya. Tapi kita memerlukan satu keseimbangan dan itu yang dibuat oleh Philo. Okey. Dan akhir sekali kepada conclusion lah, saya tinggal ringkas sekali saya sebutkan benda-benda ni. Okey, yang pertama dari segi persamaan antara Philo dan ahli falsafah. Yang pertama, Philo formulates the problem of ethics as a search for the good, identifying the good with happiness and defining happiness as an activity according to virtue, both intellectual and moral. So dekat sini ada banyak benda tau dalam isu ni, sebab itulah apa isu yang dibincangkan dalam moral philosophy kan. Yang pertama, okey, sebab kita tahu jawapan ultimate end dalam ethics, ada yang menyebut happiness, ada yang menyebut pleasure, ada yang menyebut duty, tetapi kalau kat sini kita boleh nampak macam mana yang dibawakan oleh Philo ini seolah-olah menyatukan benda-benda ini. Jadi seolah-olah Philo telah membawakan suatu, dan saya rasa peranan Wolfson juga agak ketara lah dalam hal ini, dan kita pun tahu seperti mana yang saya sebutkan tadi, Wolfson ni adalah figure yang dikenali sebagai
seorang ahli falsafah yang menyatukan kan antara agama dan falsafah, dan juga antara tiga agama tu. Jadi dia tidak mengatakan sama dan sebagainya, tetapi dia dalam tu disebut tidaklah bertindak sebagai in silo. So macam kalau biasanya kita letak Kristian di satu pihak, Yahudi di satu pihak, Islam di pihak lain. Jadi dia cuba menjadikan, mendekatkan. Jadi dekat sini pun seolah-olah dalam peranan Philo ini, Wolfson berjaya menunjukkan bagaimana dalam apa yang dikupas oleh Philo itu sebenarnya dah memasukkan beberapa aspek yang dibincangkan sehingga ke zaman moden tentang keduduk apa itu good, macam mana good tu ada kaitan dengan happiness. So sebab kadang-kadang happiness itu macam kosong, macam it's about macam emotion. So memanglah di sana banyak schools kan, banyak aliran tentang happiness, tetapi biasanya kita menuju kepada happiness, kita seolah-olah lupa tentang yalah good. So itulah kedudukannya apabila teori manusia buat ni, dia akan jadi melihat kepada satu aspek sahaja. Jadi dekat sini seolah-olahnya itu. Jadi defining happiness according to virtue, both intellectual and moral. So dekat sini sebab biasanya kalau kedudukan falsafah, kedudukan nak sebut falsafah pun ni juga dalam moral agama, prinsip moral dalam agama biasanya akan mengetepikan intelektual ni. Tidak ada suatu yang kita boleh relate secara intelektual lah, pemahaman dan sebagainya, tetapi Philo telah membawakan satu unsur yang sangat kuat bagaimana intelektual memainkan satu peranan yang sangat penting di dalam falsafah agama, prinsip akhlak, prinsip moral agama, dan sudah tentu dalam konteks ini adalah agama Yahudi itu sendiri. Dan yang kedua, intellectual virtue owes its birth and growth to teaching, and moral virtue comes about as a result of habit, and that the inculcation of intellectual and moral, saya dah melebihi, tak boleh nak baca jap. Intellectual owes its birth and growth to the teaching, and moral virtue comes about as result of habit. So virtue itu bukanlah secara sewenang-wenangnya datang macam, sebab dalam agama ia adalah pemberian kan. Dekat sini menunjukkan bukan sahaja ia melibatkan intelektual, tetapi dia bergantung kepada birth and growth to teaching, and moral virtue comes about as result of habit. Sebabnya dia memerlukan suatu proses yang sangat panjang lah, satu proses dalam kehidupan manusia. And that the inculcation of intellectual and moral virtues is a duty of the state. So dekat sini dia mengaitkan lagi bagaimana di situ selain daripada tanggungjawab perseorangan, merupakan juga tanggungjawab kepada negara. Okay, the former by education and the latter by laws. Okay, so pada inculcation of intellectual ni dengan melalui pendidikan, dan tanggungjawab negara, moral virtues ini dengan meletakkan peraturan, law itu sendiri, which are called practical virtues. Dekat sini juga saya sambung sikit. What should constitute the object of education, which is to inculcate intellectual virtues, and what should be the laws which are to train one in moral virtues. So itulah maknanya melibatkan peranan pendidikan dan juga melibatkan peranan sultah lah, authority kepada sesuatu tempat. Di mana Philo berbeza daripada ahli falsafah. Okay, to the philosophers, the object of the teaching should be those doctrines which philosophers attain by reason, and the practical virtues should be those laws which philosophers similarly work out by reason and in accordance with virtue. So seperti mana yang kita tahulah, kalau di sisi ahli falsafah, maka semuanya adalah berkaitan dengan reason semata-mata. Jadi di sinilah sebenarnya memang Wolfson bukan sahaja membawakan contoh-contoh dari segi zaman Greek dahulu, tetapi juga mengaitkan dengan
zaman sekarang. Seperti saya sebutkan tadi, antaranya saya ingat dia ada Spinoza, dia ada ni, sebab mereka cuba mengetepikan sumber-sumber lain tentang konsep virtue, dan mereka hanya melihat kepada practical virtue, kurang melihat secara dalaman. Dan itulah this rational and virtuous law of the philosophers, being as they are enacted by men, are not what the philosophers themselves call natural laws in the true sense of the term. For by natural laws are men laws spontaneously arrive at the by all mankind by virtue of some common instinct that is inherent in them, and they are therefore universal and eternal and immutable. So di sini dia sebutkan tentang pemahaman yang berbeza tentang natural law di kalangan agama dan di kalangan falsafawan. And they are therefore universal and eternal and immutable. Jadi apa yang dibawakan oleh natural law oleh ahli falsafah bukanlah pemahaman natural law yang sepatutnya pada pendapat philo. Still, these laws, though not natural in the primary sense of the term, are described by the philosopher as being in accordance with nature in a secondary sense. So sekurang-kurangnya dia ada, inilah ada kaitan juga. Dan classification of virtue, inilah yang dibina oleh philo. Yang pertama adalah contemplative virtues. So dekat sini, so kita boleh bayangkanlah mana perbuatan baik ini. So which is actually yang kita boleh katakan bahawa saya rasa banyak dikongsikan juga oleh agama-agama lain, dan perlu kita mengetengahkan semula di mana nilai-nilai mulia itu bukan hanya sifat yang seperti mana ramai orang faham, tetapi melibatkan ialah aspek-aspek yang lebih abstrak dan lebih yang rumit. Okey, kat sini kita ada saya rasa ni nombor 1 ni, contemplative virtues. Okay, iaitu the possession of certain intellectual virtues in the form of belief. So saya tak pasti ada lagi 2 I kat sini. At least kita nampak dia punya pembahagian. Yang kedua adalah possession of certain moral virtues in the form of good emotions and practical virtues. Jadi kalau kita lihat dalam pemahaman moden sekarang, banyak hanya menekankan tentang practical virtues, sedangkan moral itu merangkumi ruang yang lebih luas. Nombor 3, actions corresponding to intellectual virtues. So bayangkan tanggungjawab untuk membentuk intellectual, budaya intellectual itu juga termasuk di dalam moral. Dan saya tak sempat copy. Yang keempat, actions corresponding to moral virtue. So dekat sini, so kalau kita lihat nombor 3, nombor 4 adalah berkaitan dengan actions itu. Macam mana tindakan kita, bagaimana untuk mendapatkan intellectual virtue dan juga moral virtues. Inilah yang dibawakan. Dan di sini sekali lagi Wolfson membawakanlah according macam mana kedudukan philo ini ada kaitan dengan law of Moses. In which law of Moses is held by him to contain these 4 kinds of virtues, which may be briefly stated as belief, virtuous emotion, and then number 3, action symbolizing belief, and 4, action symbolizing moral virtues. So dekat sini kita nampak sangat ada persamaan lah di kalangan law of Moses ini dengan apa yang dibawakan. His identification of the commandment with virtues has caused him to introduce certain innovations into the theory of virtue. So Wolfson mengatakan philo membawakan satu pembaharuan di dalam teori virtue ini. Yang pertama, under the influence of Judaism, he introduces new virtues faith. Benda itu dah ada, tetapi dia membawakan, dia highlight bahawa faith itu sendiri termasuk di dalam virtue. Saya memang saya seronok sebab ini yang saya rasa pun apabila melihat, saya cuba menganalisis semula apa itu baik dan buruk. Pasal saya sebut, kalau dalam Islam pun macam, bahkan kadang-kadang akhlak itu duduk di atas akidah. Contohnya kita tahu bahawa ramai yang ialah dalam Quran itu menceritakan, menyebut sebab kepada itu adalah besar diri dan sebagainya kan. Is added by him as a virtue under intellectual virtues and humanity. Dan ini sebenarnya telah dibawakan oleh saudara Azhari lah
humanity, kemanusiaan itu sendiri, is added under moral virtues. Under the influence of Judaism too, he makes faith and piety and holiness, and probably also godliness, leaders among intellectual virtues, and justice and humanity, leaders among moral virtue. So dekat sini seolah-olah dia selain daripada yang biasa kita dengar apa dipanggil bahasa Arab Ummahatul Fadail tu, yang for main virtue di sisi Aristotle tu kan, wisdom, temperance tu, tetapi di sisi philo, dia membawakan ini, faith and piety and holiness sebagai and also godliness to be leaders among intellectual virtues, sebab dia bergerak di dalam pemikiran ni, dan justice and humanity, leaders among moral virtues. So dekat situlah kalau kita perasan tadi dia sebut bahawa di sisi philo dia menunjukkan bahawa virtue ini dia ada kategori, dia ada lebih penting, kurang penting. So dekat sini dia juga seolah-olah memperkenalkan inilah yang utama. The term faith assumes with him two special meanings. One, belief in the existence, unity, and incomparability of God, as well as belief in his providence. Second, assent to the truth of scripture, in contradistinction to assent the truth discovered by reason. Dan nombor 3, tak tiba-tiba datang nombor 3 adalah trust in God. Then also the list of practical virtues under the influence of Judaism, he adds the virtues of prayer, study and repentance. Yang tadilah yang saya bawa tadi. So dia menambah bahawa nilai murni adalah prayer, study and repentance. Moreover, under the influence of Judaism, he considers the emotion of desire as a voluntary emotion and adopts parts of both the Aristotelian and the Stoic definitions of virtue. So Philo telah menggabungkan dan meletakkan emotion of desire dan menganggapnya sebagai voluntary emotion. So apabila dia voluntary, maka kita mesti mengawal dan sebagainya. Finally, in his discussion of the question of reward of virtue under the influence of Judaism, he departs from the philosophers in his assertion of individual providence, in his certainty of reward and punishment, and in his classification of the good. So dekat sini dia keluarlah daripada pendapat ahli falsafah tentang individual providence and certainty of reward and punishment. Sebab daripada ajaran agama, perkara ini adalah satu perkara yang pasti, bukan hanya sebagai satu ramalan. Dan juga tentang classification of good, dia bergantung kepada seperti yang kita tengok tadilah, the law of Musa. The essential point in Philo's theory of ethics is the view that the Mosaic law is a law unique in its kind. Unlike any other law, the laws of a threefold kind. Yang pertama adalah natural law. So dia mengambil ajaran inilah agama sebagai asas kepada ini. Yang pertama dia merupakan natural law, which consisted of common conception of right and wrong, universal to all men. Yang kedua, enacted law. Dan yang ketiga, ideal law. So bagi saya ini sangat-sangat menarik. Dan inilah yang bagi saya sentiasa meletakkan persoalan. Sebab bagi saya apa yang kita faham sebagai baik dan buruk sekarang sangat bersifat mendata. So di sini saya tak pasti saya perlu berterima kasih kepada Philo ataupun Wolfson itu. Mungkin Wolfson yang banyak melihat kepada kerangka, dan dekat sini dia memberikan satu jalan di mana peraturan ataupun yang ada di dalam agama ini bukan hanya bersifat baik dan buruk itu, tetapi bukan hanya bersifat enacted law yang ramai orang menyangkakan itulah agama, bahkan dia termasuklah natural law dan juga ideal laws. Dan inilah the Mosaic law is not man-made, being neither the work of human impulse nor of human reason. It is law revealed by God. In its content, however, it accomplishes what all philosophers aim to accomplish by their ideal laws. It is in accordance with reason and nature and virtue. Every law in it is a philosophic virtue. Every law in it has a rational purpose. Every law in it
is in accordance with the nature of man and the nature of the world. So dekat sini Philo begitu menunjukkan betapa peraturan yang ada dalam agama itu sudah menepati kehendak apa yang dicari oleh falsafah, termasuklah rational purpose, termasuklah in accordance with sifat manusia itu sendiri, sifat dunia, tentang filosofi virtue. Okay. Wolfson mengatakan, okay, a conception of a revealed law which is to establish successfully what philosophers aim to establish by their ideal laws and fail. So dekat sini Wolfson mengatakan dengan nada yang begitu yakinlah bahawa konsep yang dibawakan ini adalah berjaya to establish successful, dan apa yang tidak berjaya dijumpai oleh ahli falsafah ketika to establish by their ideal law. Okay, in all of them, attempts will be made to identify their respective scriptural doctrine and commandment with philosophic virtues. In all of them, attempts will therefore be also made to find reasons for doctrines and commandments. Certain departure from philo will indeed appear. New classification of virtues will be made, new rational. So dekat sini seolah-olah Wolfson sangat memandang tinggi apa yang dibawakan oleh philo. Bagi dia, sekiranya kita dapat betul-betul menghayati apa yang dibawakan, maka banyaklah pembaharuan yang boleh diberikan kepada inilah pemahaman tentang virtue dan sebagainya. Okay, Clement Alexander has similarity with philo. So dia dekat sini dia Wolfson cuba mengaitkan antara pendapat philo dengan pendapat tokoh-tokoh agama yang lain, di antaranya Saint Thomas Aquinas, and then Alexandria, Clement of Alexandria, Maimonides, Maimonides ke Maimonides, saya tak tahu dia punya pronunciation. Okay, dan di sana lah perbezaan antara, contohnya di antara philo dan Maimonides. Maimonides is that the meaning of the 10 commandment, you shall not desire, you shall not covet. Okay, adalah Maimonides mengatakan reflecting the same old Jewish tradition, also philo takes this to refer not only to external act of desire but also to the mere emotion of desire. Okay, saya pun dah tak ingat lah apa dia punya point dekat sini. So inilah saya rasa sudah cukup agak inilah dalam dan okay, Spinoza yang saya sebutkan tadi. Wolfson membawakan bagaimana Spinoza yang cuba menolak nilai falsafah pada agama. So ianya sudah tentu tidak selari dengan apa yang cuba dibawakan oleh philo. Jadi dekat sini begitu menunjukkan pada pendapat Wolfson, philo membawakan satu kerangka pemikiran moral yang sangat tinggi nilainya, yang perlu dilihat dengan yang berpotensi untuk membawakan satu perubahan pada pemahaman morality itu sendiri. So, saya rasa itu saja. Minta maaf segala kelemahan, tapi okeylah kot dekat sejam. Ada apa-apa soalan atau apa-apa komen? Mungkin ada yang telah membaca dengan lebih teliti dan inilah. So saya buka kepada perbincangan. Ada apa-apa soalan, ada apa-apa ni dalam chat? Tak ada komen. Saudara Liu, ada apa-apa nak ni? Tak pasti jika saya nak tanya soalan macam ni, sesuai tak untuk pertimbangkan. Pada pendapat doktor, akhir-akhir dia nyatakan Spinoza tu dia lebih kepada
mengambil haluan yang falsafah kan berbanding dengan agama. Jadi pada pendapat doktor, siapa yang agaknya Wolfson lebih angkat, Philo atau Spinoza? Siapa yang Wolfson lebih? Lebih angkat lah, lebih mementingkannya. Penting kan, okey. Di antara? Philo dengan Spinoza. Saya rasa sudah tentu dia clearly memang dia lebih menghargai pendapat Philo. Dan saya pada masa yang sama nada mereka ini yang membuat kajian ini biasanya macam yang saya nampak pun even ada scholars pun yang cuba meletakkan balik nilai agama lah kan. Itulah dengan melihat semula rentetan root daripada awal dan apakah pemahaman ataupun kekayaan yang perlu ada pada falsafah moral ini. Jadi biasanya mereka memang tidak berpuas hatilah dengan apa yang dibawakan dengan letter yang agak kemudian ini. Dan daripada situ saya boleh katakan, dan of course lah sebab dia banyak membawakan perbincangan tentang Philo, sebab buku ini pun mengenai Philo kan. Tetapi saya secara umum saya melihat bagaimana Wolfson amat kagumlah dengan pendapat Philo itu, dan dia sendiri seolah-olah merasakan bahawa asas agama itu berpotensi dan ialah menyumbang dengan begitu ketara lah dalam kerangka pemahaman falsafah moral itu sendiri. Tidak semestinya dilekangkan daripada, dan di sini bagi saya dia banyak membuka peluang. Waktu saya sebutkan masa sesi Azhari pun, maknanya bagaimana Wolfson berjaya berjaya mengupas dan membuka persoalan-persoalan yang banyak terbuku. Itu terbuku macam tersimpul kan dalam falsafah moral, dan dia cuba menunjukkan bahawa satu cara melihat yang baru perlu diadakan lah, barulah dia boleh nampak dengan lebih meluas. Saya rasa itu yang cuba dibuat pada Philo, dan dia sangat kagum dengan pendapat Philo itu sendiri. Dan peranan Philo dalam menyatukan antara agama dan falsafah. Sementara Spinoza itu hanya disebut sebagai sebagai satu, tak banyak disebut, dan saya boleh faham daripada nada penulisan beliau bahawa dia tidak bersetujulah dengan Spinoza, dia hanya membawa sebagai cebisan sahaja. Okey, terima kasih soalan. Tak tahu whether you setuju ke tidak. Okey, ada yang lain lagi? Tak ada? Saudara Azhari ke? Tak ada nak sambah apa-apa? Tak ada soalan. Mahfuzah, Azim. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa kita berhenti di sini dahulu. So kita akan sambung dengan pembentang seterusnya lah untuk menghabiskan buku Philo ni kan. So terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.